طيب بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Allah masih lagi limpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, dan alhamdulillah malam ini kita dapat sambung kembali pengajian kitab At-Taqiratus Saniyah fi Halli Al-Fadhil Manzumah Al-Baiquniyah yang disyarahkan oleh Syekh Al-Allamah Hasan Muhammad Al-Mashad rahimahullahu taala, yang mana telah kita tertangguh dua kali kita terpaksa tangguhkan kelas. Mohon maaf kepada para hadirin hadirat muslim muslimat atas ketidaklapangan saya pada dua kali yang lepas, yang terpaksa kita tangguhkan atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Jadi insya-Allah malam ini kita sambung pengajian yang kali yang ke-9. Kali yang ke-9 kita masih lagi membicarakan pada nazam Manzumah Baiquniyah yang disusun oleh Syekh Umar ataupun Taha Al-Baiquni rahimahullahu taala pada bait yang ke-6, masih bicarakan pada jenis ilmu hadis as-sahih. Jadi kita akan sambung lagi pada bait yang keempat ini setelah kita huraikan pada pengajian yang lepas berkenaan dengan syarat hadis sahih itu. Mestilah ada 5 syarat dan telah kita kupaskan 4 syarat sebelum ini. Maka ini pengajian ini kita akan sambung itu syarat yang kelima, yang terakhir, bagi menjadikan suatu hadis itu hadis yang sahih. Telah kita huraikan tentang ittisalus sanad, telah kita huraikan tentang hadis itu mestilah selamat daripada syuzuz ataupun syadz, tidak berlaku syadz pada hadis tersebut. Dan yang ketiga ialah tidak berlakunya illah pada hadis tersebut. Dan yang keempat telah kita huraikan juga tentang syarat bagi perawi mestilah adil. Dan yang kelima pada malam ini kita akan sambung syarat yang kelima, itu syarat thabit. Jadi seperti biasa, sebelum kita memulakan pengajian daripada kitab Taqirat Saniyah ini, marilah sama-sama kita membaca nazam atau manzumah Baiquniyah ini daripada awal, dan mudah-mudahan kita dapat menghafaznya dan kita ulang-ulangnya, dan mudah-mudahan kita mendapat kunci dalam memahami ilmu mustalah hadis. Baik, qala an-nazimu rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadithi 'iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. طيب. Jadi pada malam ini kita sambung pada pada ucapan nazim, iaitu dhabitun. Yarwihi adlun dhabitun. Yarwihi adlun telah kita huraikan pada pengajian yang lepas tentang syarat adalah ataupun adlun bagi seorang perawi itu. Maka ucapan dhabitun an mithlihi. Baik, qala syarihu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Baik, dhabitun ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. Baik.
au dhabt kitabin wa huwa siyanatuhu indahu min yaumi sami'a ma fihi wa sahahahu ila an yuaddiya minhu. Baik. Itu huraian yang dihuraikan oleh Syekh Hasan Muhammad Al-Masyat rahimahullahu taala. Baik, beliau menyebutkan dhabitun. Dhabitun, maka beliau menyatakan pada huraiannya dhabt sadrin. Baik, bila disebut tentang soal dhabitun, maka ini syarat yang kelima bagi menjadikan sesuatu hadis itu hadis yang sahih. Kerana kita dah bincang, maka di sana ada 3 syarat yang bersangkutan dengan sanad, ittisalus sanad, kemudian rawi yang adil dan rawi yang dhabit. Ni kita akan bincangkan pada malam ini. Dan adapun syaz dan illah telah kita huraikan pada pengajian yang lepas. Baik. Maka maksud dhabit di sini, dhabitun, ialah maksud dari segi lughah ialah al-mutqin. Dhabit maksudnya mutqin, ataupun disebut juga dalam mu'jam, dalam qamus al-muhit, bahawa dhabata yakni hafaza ataupun itqan, juga maksud ihkam. Itqan ini bersungguh-sungguh. Dhabit yakni dia itqan, bersungguh-sungguh dalam hafazannya, dalam menghafaz hadis-hadis yang diterima riwayat dan dia meriwayatkan. Baik, maka disebut-sebut dhabit ini maksudnya mutqin, seorang yang begitu teliti, begitu memelihara akan apa yang diterima riwayat daripada hadis, dan juga menjaga nak menyampaikan hadis. Itu maksudnya dhabit, maksudnya mutqin, dan juga seorang yang mutayaqidh, yang sedar ataupun bersungguh-sungguh dalam nak memelihara akan pengriwayatannya. Baik, jadi disebut dhabit. Kata para ulama, maka dhabit di sini terbahagi kepada 2. Wadhabtu qisman. Dhabit itu ada 2 bahagian ataupun 2 jenis. Itu pertamanya ialah disebut sebagai dhabtu sadrin, sebagai dhabit sadri, dan juga yang kedua ialah dhabit kitab, dhabtu kitabin ataupun dhabit kitabi. Jadi sebab itulah Syekh Hasan Muhammad Al-Masyat rahimahullahu taala menghuraikan nazam ini dhabitun, maka beliau menjelaskan dhabtu sadrin, iaitu dhabit sadri, dia menghafaz, dia mutqin, dia mutayaqidh, dia sedar. Sadrin, kalau sadrin dada lah, dhabit sadri, dhabit dada. Namun kata para ulama hadis, maksud dhabit sadri ini ialah disebutkan ialah dhabti qalbin, iaitu dhabit pada hatinya. Yang digunakan kaedah oleh para ulama itlaqul mahal alal hal. Jadi disebutkan dada, tapi yang dimaksudkan ialah hati, yang dimaksudkan ialah al-qalb. Dan juga para ulama menyebut wal muradu bil qalbi, dan maksud qalbi di sini ialah juga al-aql, iaitu akal. Maka seorang yang dhabit itu yang memelihara akan, yang mempunyai kekuatan pada akal dan hatinya dalam nak memelihara akan suatu pengriwayatan hadis. Baik. Jadi apa makna dhabit sadri ini yang dimaksudkan oleh para ulama hadis dalam kitab-kitab mustalah? Baik, maka Syekh Hasan Muhammad Al-Masyat rahimahullahu taala menjelaskan wa huwa, dan maksud dhabit sadri itu wa huwa, maksudnya ialah yakni an yuthbita ma sami'ahu bihaitsu yatamakkanu min istihdarihi mata syaa, iaitu seorang perawi itu yuthbita, dia tetap, dia teguh terhadap apa-apa yang dia dengarkannya, yang dia dengarkan akan hadis itu, ma sami'ahu, maka dia tetap teguh kukuh apa-apa yang dia dengar daripada hadis-hadis itu, iaitu bihaitsu, dengan, iaitu di mana yatamakkanu, maka seorang perawi itu boleh memungkinkan, membolehkan seorang perawi itu istihdar, mendatangkan hadis yang dia dengar, dengar daripada gurunya itu, mata syaa, bila-bila yang dikehendaki. Maka ini adalah maksud ta'rif dhabit sadri. Masya-Allah, ini suatu yang sangat hebat bagi para ulama hadis. Mereka mampu untuk
mendengar, kemudian menghafaznya, memeliharanya dan mengekalkan hafazan itu ketika mula-mula dia mendengarnya, sehinggalah sampai waktu bila dia nak menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis, maka dia boleh mendatangkan hadis ini dengan sama seperti yang dia dengar pada permulaannya itu. Maka tidak ada kesilapan yang banyak dalam pengriwayatannya. Baik. Ataupun dengan maksud yang mudah, maksud dhabit sadri ini kata para ulama hadis ialah seorang itu menghafaz apa-apa yang dia dengarnya. Seorang perawi itu dia menghafaz apa-apa yang didengarkannya daripada gurunya pada dadanya atau dalam hatinya. Ketika waktu tahammuli, ketika waktu dia tahammul. Telah kita bicarakan dalam pengriwayatan hadis, di sana ada dua cara. Itu cara yang pertama adalah cara tahammul hadis dan yang kedua ialah cara ada. Maka seorang perawi yang dhabit sadri, maka dia menghafaz apa-apa hadis yang dia dengarkan, yang dia dengari ketika mana dia mendengar sewaktu dia tahammul, ketika dia mendengar pengriwayatan tersebut, ketika dia bertalaqi dengan gurunya, maka dia menghafaz dalam dadanya, dalam hatinya, dalam ingatannya, sehinggalah sampai kepada waktu untuk dia menyampaikan, meriwayatkan hadis tersebut. Maka ini yang dimaksudkan dengan dhabit sadri, masya-Allah. Yang mana di sana juga digambarkan kepada kita perihal bagaimana gambaran seorang perawi yang dhabit sadri ini. Iaitu yang pertamanya kata para ulama hadis, seorang perawi yang dhabit sadri ini, maka gambarannya ialah pertama bi an yakuna ar-rawi mutayaqqidan laisa mughaffalan. Iaitu seorang perawi itu mestilah perihalnya atau sifatnya mutayaqqidan. Maka dia sedar, dia jaga, dia tidak lalai, laisa mughaffalan, tidak mughaffal. Dia tidak lalai, tidak leka, maka dia fokus bila mana dia mendengar hadis daripada gurunya. Dan juga kata para ulama, itu antaranya Syekh Dr. Muhammad Abu Syahbah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Wasit fi ilmu mustalah hadis, maka beliau menyatakan maksud mutayaqqidan wa laisa mughaffalan ini iaitu maksudnya bagaimana, iaitu bi an yakthura, iaitu banyak betulnya dalam pengriwayatannya berbanding dengan kesilapan, kesalahan dan kelalaiannya. Maksudnya seorang perawi yang dhabit sadri ini, maka dalam dia mendengar hadis dan dia meriwayatkannya itu, maka yang betul itu, hadis-hadis yang diriwayatkan itu, yang betul itu lebih banyak daripada pengriwayatan hadis-hadis yang mungkin ada sedikit kesilapan dan mungkin ada sedikit kelalaian ataupun kealpaan, sikit saja. Tapi banyaknya betul daripada yang salah ataupun silap sedikit. Baik. Sebab ialah manusia, maka kita manusia tidak akan terlepas daripada mungkin melakukan kesilapan ataupun kesalahan. Baik. Jadi maksudnya rawi yang dhabit sadri dia mutayaqqidan laisa mughaffalan. Yang keduanya kata para ulama, gambaran tentang rawi ataupun perawi yang dhabit sadri ini ialah mestilah an yakuna hafizan lima yumlihi. Hendaklah seorang rawi itu hafizan, dia menghafaz akan hadis-hadis lima yumlihi, terhadap apa yang dibacakan kepadanya. Yumlihi imla. Dalam ilmu hadis ada majlisul imla, ada majlis imla hadis. Dahulu masya-Allah memang hebat majlis imla hadis ini. Dan para ulama antaranya Al-Khatib Al-Baghdadi menyatakan tentang kisah-kisah tentang majlis imla ini dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Mungkin boleh rujuk dalam kitab itu, diceritakan majlis imla ini pada zaman dahulu begitu hebat. Diwawarkan dan ramai datang untuk mendengar atau menghadiri majlis imla hadis ini. Majlis imla hadis ini pernah diceritakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab tersebut, menyatakan pernah dalam suatu majlis imla hadis atau majlis tahdits, maka suatu majlis yang diadakan di Baghdad, maka seorang ulama ketika itu maka memerlukan 7 orang mustamli. 7 orang mustamli iaitu orang yang dilantik oleh seorang guru yang mumli. Mumli itu guru yang nak membacakan hadis.
yang dalam yang nak membacakan hadis dalam majlis pengriwayatan ataupun majlis imla' hadis dipanggil mumli. Mustamli ialah seorang yang dilantik oleh guru al-mumli tadi, guru yang nak mengimlakkan hadis, maka dia melantik mustamli untuk mendengar bacaannya dan disampaikan kepada orang ramai, kerana di sewaktu itu belum ada teknologi zaman kita hari inilah. Tidak ada mikrofon, tidak ada speaker. Macam hari ini kita boleh belajar secara online, boleh bertalaqi di mana-mana. Guru berada di luar Malaysia, guru berada di Mesir, anak murid berada di Malaysia, guru berada di Yaman, kita berada di Malaysia. Maka masya-Allah, ini satu kemudahan yang Allah berikan kepada kita umat akhir zaman, dapat mengaji bertalaqi dengan masyayikh secara online. Tapi zaman itu, maka para ulama-ulama hadis dalam nak mempelajari hadis terpaksa bermusafir, terpaksa rihlah, melakukan perjalanan yang jauh untuk menghadiri majlis imla' hadis. Baik, maka dalam majlis tersebut, maka dilantik 7 orang mustamli, masya-Allah. Maka ramainya 7 orang mustamli itu untuk mengkhabarkan kepada suatu mustamli, supaya orang ramai yang mendengar dalam majlis itu boleh mendengar dan mencatatkan majlis imla' hadis ketika itu. Maka nak kata ramainya yang hadir sehingga menyebabkan 7 orang mustamli diperlukan ketika itu. Baik, mana seolah seperti menjadi speaker pada zaman kita hari inilah. Baik. Dan juga disebutkan bagaimana kesungguhan para ulama dalam majlis-majlis imla' ketika itu, sehingga kan mereka datang duduk dalam majlis imla' yang memakan masa berhari-hari, mungkin seminggu, mungkin berminggu-minggu, ada yang 3 hari, ada yang seminggu. Maka disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' Al-Akhlaq Ar-Rawi, maka ada di kalangan para ulama hadis yang siangnya berada di tempat duduk ketika majlis imla' itu, sehingga malam pun duduk di tempat yang sama kerana bimbang takut-takut esok maka tidak ada tempat untuk mereka duduk mendengar majlis imla'. Masya-Allah, juhudnya, kesungguhan mereka para ulama hadis yang nak mendengar hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka siang dah duduk di tempat itu sampai ke malam terus duduk di tempat tersebut, menulis, mencatat, mengulang kaji balik hadis-hadis yang mereka dengar daripada guru mereka, kerana bimbang nak meninggalkan tempat tersebut, takut-takut esok tidak ada tempat bagi mereka. Masya-Allah. Beza dengan kita hari ini yang tak perlu sampai ke tahap itu. Kita kadang duduk di depan laptop, di depan handphone, boleh mendengar majlis-majlis ilmu. Namun peliharalah adab-adab kita dalam majlis ilmu, sekalipun mengaji dalam secara online. Baik. Dan juga disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi bagaimana dalam majlis imla' ketika itu, ada di kalangan para ulama ketika itu, maka ada yang terpaksa untuk tidak melepaskan makan malam mereka. Tak sempat nak makan kerana nak menghadiri majlis-majlis imla' ini. Majlis-majlis imla' ni. Ada yang menceritakan mereka ini ada sudah berhari-hari tidak makan makanan yang masak di atas api. Kemudian seorang ini membeli seekor ikan untuk dimakan. Namun bila balik ke rumah, maka dikatakan majlis imla' sampai ke tempat untuk majlis imla' tersebut, maka didapati majlis imla' telah pun akan bermula sebentar lagi. Maka ulama tadi meninggalkan makanan tersebut untuk mendengar akan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai 3 hari lamanya terpaksa meninggalkan ikan yang dibelikan tadi. Selepas itu barulah mereka makan akan ikan tersebut. Masya-Allah, itu kisah-kisah yang dinakalkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, menyatakan tentang kesungguhan para ulama kita dalam nak mempelajari, mendengar akan hadis-hadis Nabi daripada guru-guru mereka, sehingga sampai sanadnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kesungguhan itu juga Allah limpahkan kepada kita untuk mempelajari akan hadis-hadis Nabi dan mempelajari akan ilmu-ilmu mustalah yang berkhidmat kepada hadis-hadis Nabi, agar kita dapat menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, Allahumma amin. Baik. Jadi bila cerita tentang imla' tadi, maka seorang perawi itu mestilah hafizan, mestilah seorang yang hafiz, mestilah menghafaz akan apa-apa yang diimla'kan, apa-apa yang dia dengari daripada gurunya, yang dibacakan hadis itu kepadanya daripada gurunya.
Sehingga kan dia boleh untuk istihdar, mendatangkan. Istihdar, dia mendatangkan hadis tersebut bila masa dikendaki. Mungkin gurunya bertanya, si fulan, tolong bacakan hadis yang telah kau dengar. Maka dia boleh baca. Maka itu dipanggil dhabtu sadrin. Dhabtu sadrin. Ataupun dia nak meriwayatkan hadis bila-bila dikendaki, maka dia boleh mendatangkan hadis yang dihafaz dalam ingatan dan juga dadanya. Dan juga yang ketiga, kata para ulama hadis, gambaran seorang perawi yang dhabit sadri itu ialah mereka yang perawi yang ayyakuna aliman bima yarwihi. Hendaklah perawi itu alim, seorang yang alim yang mengetahui tentang apa yang diriwayatkannya. Arifan bima yuhilul ma'na 'anil murad. Hendaklah seorang perawi itu arif, mengetahui tentang apa yang meliputi akan makna-makna yang dikehendaki dari sekiranya dia meriwayatkan hadis secara makna. Jadi kalau dia meriwayatkan hadis secara makna, kata para ulama hadis, maka boleh dengan syarat dia mengetahui apa-apa yang meliputi makna yang sebenar pada hadis tersebut, dan boleh dia meriwayatkan hadis itu secara makna yang hampir sama dengan makna yang dikehendaki, yang diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kalau nak menceritakan tentang dhabit sadri ini, bagaimana para ulama kita, ulama hadis begitu hebat dalam kekuatan kedhabitan ataupun kekuatan hafazannya dalam menghafaz ilmu-ilmu, menghafaz hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya disebutkan dan diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Sahih beliau, ada kitab Sahih beliau yang beliau wafat tahun 256 Hijrah, dan beliau diriwayatkan daripada beliau bahawa beliau menghafaz hadis 100,000 hadis sahih dan 200,000 hadis yang tidak sahih. Bahkan beliau juga pernah menyebutkan, mengungkapkan tentang perihal kitab sahihnya, yang beliau menyebut sanaftu hadzal musnad as-sahih, aku menulis, mengarang kitab musnad sahih ini daripada 300,000 hadis yang masmu'ah, 300,000 hadis yang didengari oleh beliau. Masya-Allah, 300,000 hadis. Maka beliau memilih daripada 300,000 itu lebih kurang hampir 7,000 hadis sahih yang dimuatkan dalam kitab sahihnya. Masya Allah. Mana bukan calang-calang orang Imam Al-Bukhari ini, dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berkata Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu taala yang wafat tahun 275, pengarang kitab Sunan Abu Dawud. Maka beliau menyebutkan, katabtu an Rasulillah, aku menulis hadis tentang hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 500, sebanyak daripada 500,000. Maka aku telah menulis tentang hadis tentang Rasulullah ini, hadis daripada Rasulullah SAW ini sebanyak 500,000 hadis. Daripada 500,000 hadis itu, intakhabtu, maka aku pilih pula daripada 500,000 hadis itu untuk dimuatkan hadis-hadis dalam kitab Sunan Abu Dawud. Masya Allah. Beliau menghafaz 500,000 hadis. 500,000 hadis. Kita berapa hadis yang kita hafal, tuan-tuan hadirin hadirat muslim-muslimat. Kemudian kita nak mempertikaikan pula akan hadis-hadis yang dimuatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya. Kita bukan sekadar mempertikai, memperleceh pula. Kata Imam Abu Dawud ni memuatkan hadis dhaif dan sebagainya. Maka semua itu para ulama dalam membukukan hadis-hadis dalam kitab-kitab sunan mereka, ada manhaj mereka dan ada tujuan kenapa dimuatkan juga hadis-hadis yang mungkin darjatnya dhaif tetapi salih, tetapi baik untuk lihtijaj, untuk nak dijadikan sebagai hujah dalam bab-bab fiqh, bab-bab hukum hakam. Baik. Dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, wafat tahun 241 Hijrah, guru juga kepada Imam Al-Bukhari. Beliau menyebut intaqaitul musnad, aku memilih memilih hadis-hadis dalam kitab musnad ini daripada 750,000 hadis.
Maka beliau pilih hadis-hadis dalam kitab Musnad itu daripada 750,000 hadis. Masya-Allah. 750,000 hadis mereka menghafaz. Dan juga Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu taala wafat tahun 264 Hijrah. Beliau menyebut ahfazu mi'ata alfin hadithin, aku menghafaz 100,000 hadis sebagaimana seorang daripada kamu, seorang insan itu menghafaz surah Qul Huwallahu Ahad. Oh, masya-Allah. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi menyebut beliau menghafaz 100,000 hadis seperti mana seorang itu menghafaz surah Qul Huwallahu Ahad. Senang. Qul Huwallahu Ahad ni kita baca dalam sembahyang ni, kan, kita baca dalam sembahyang ni, masya-Allah. Pejam mata boleh baca, kan. Kita baca dalam sembahyang, dalam solat sama ada bersendirian ataupun dalam solat berjemaah, kan, kita baca mudahlah, ingatlah, senang. Surah Al-Ikhlas. Maka demikian beliau menghafaz 100,000 hadis sebagaimana kita menghafaz surah Al-Ikhlas. Masya-Allah. Itu kemuliaan dan yang Allah berikan kepada para ulama-ulama hadis. Dan zaman kita hari ini tidak menjadi suatu yang pelik. Ada di kalangan para ulama-ulama kita yang begitu Allah berikan kekuatan hafazannya, kekuatan dhabitnya, dhabit sadri. Allah limpahkan kekuatan dadanya untuk menghimpun ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, juga akan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Mesir, kita siapa tak kenal Syekh Muhammad Ibrahim Al-Kattani, hafizahullah taala, guru kami dan guru kita semua, yang seorang ulama hadis di Mesir yang dikhabarkan, diceritakan beliau menghafaz Sahih Bukhari. Maka beliau menghafaz hadis-hadis dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Masya-Allah, kan. Dan juga guru kami Syekh Dr. Usamah As-Said Al-Azhari hafizahullah taala, maka masya-Allah amat mengagumi akan kekuatan hafazannya. Beliau menghafaz dan sanad hadis yang begitu panjang dalam musalsal bil awwaliyah. Beliau membacakan sanad pengriwayatan beliau pada sanad musalsal bil awwaliyah daripada guru beliau sehingga sampai kepada pengarang kitab Jami' At-Tirmizi rahimahullahu taala. Masya-Allah. Begitu hebat kekuatan para ulama kita, dan mudah-mudahan Allah beri sedikit limpahan kepada kita juga untuk juga dapat menghafaz akan ilmu-ilmu Islam dan juga menghafaz Al-Quran dan juga menghafaz akan hadis-hadis Nabi sebagai panduan dan petunjuk kepada kita. Mudah-mudahan ia dapat menjadi panduan dan bimbingan kepada kita. Baik. Kemudian kata lagi Asy-Syarih rahimahullahu taala, Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad rahimahullahu taala, au qauluhu au dhabt kitabin. Selepas beliau membicarakan tentang dhabit sadri, tentang ta'rif dhabit sadri tadi, maka beliau pula menceritakan tentang jenis yang kedua bagi dhabit bagi ulama hadis, disebut sebagai dhabt kitabin. Wa huwa siyanatuhu indahu min yaumi sami'a ma fihi wa sahahahu ila an yuaddiya minhu. Okey, dhabit kitabin, dhabt kitabin, dhabit kitab, dhabit dari segi penulisan. Dhabit dia memelihara akan penulisan dalam ilmu hadis. Wa huwa ya'ni, apa maksudnya? Siyanatuhu indahu min yaumi sami'a ma fihi wa sahahahu ila an yuaddiya minhu, iaitu siyanatuhu, dia penjagaannya, pemeliharaannya, indahu, di sisi para rawi itu, min yaumi, sejak daripada hari dia mendengar akan hadis-hadis, hadis-hadis yang didengar daripada gurunya, kemudian wasahahahu, kemudian bukan sekadar itu, dia juga tashih, membetulkan, memperbaiki, membetulkan apa-apa yang mungkin silap dalam catatan pengriwayatannya daripada gurunya. Dia bertalaqi daripada gurunya, dia tahammul daripada gurunya, maka dia memperbaiki apa yang salah, yang silap. Maka dia jaga, pelihara akan kitabnya itu, penulisan hadisnya itu, ila an yuaddiya minhu, sehinggalah sampai pada masa dia hendak menyampaikan untuk yuaddi, untuk meriwayatkannya, menyampaikannya kepada
orang lain pula terhadap apa-apa yang dia catat itu. Maka dia menjaga penulisannya dan juga dia memperbaikinya, dan dia jaga juga sehinggalah sampai dia menyampaikan kepada orang lain. Ataupun juga kata para ulama hadis, maksudnya itu ialah seorang perawi itu yasuna kitabahu, kitabahu, dia memelihara akan penulisannya daripada sebarang tatarruqil khalal, daripada sebarang kesalahan, khalal, sebarang kesilapan, sebarang kecacatan, sebarang kerosakan pada catatan penulisan hadisnya itu sejak daripada dia mendengarnya daripada gurunya, dan dia juga memperbaiki wasahahu, dan dia memperbaiki penulisan dalam pengriwayatan hadis tersebut sehinggalah sampai kepada masa dia hendak menyampaikan adab akan hadis tersebut. Dan seorang perawi yang dhabt kitabin ini juga gambarannya juga ialah dia tidak memberikan, la yadfa'ahu, dia tidak memberikan catatannya, penulisan hadisnya itu kepada sesiapa ila man yumkinu an yughayyira fihi. Dia tidak memberikan, menyerahkan kitab ataupun catatan hadisnya itu kepada sesiapa yang mungkin boleh mengubah, menukar penulisan hadis itu, yang mungkin berlaku silap, berlaku tashif, berlaku penyelewengan, berlakunya tabdil, pertukaran dalam lafaz-lafaz hadis yang dicatat oleh seorang perawi yang dhabit kitabi tadi. Baik. Jadi itu gambaran perihal tentang rawi yang dhabit kitabi. Maka dia memelihara penulisannya sejak dia menulis, dia tulis dengan betul-betul, dengan teliti, tidak berlakunya kesilapan. Kalau berlaku kesilapan, maka dia membetulkan, tashih akan penulisan tersebut. Kemudian dia juga tidak beri kepada sesiapa yang mungkin boleh mengubah penulisan dalam hadis tersebut. Maka ini dipanggil dhabit kitabi, dhabit yang memelihara akan penulisan hadis. Baik. Di sini dalam membincangkan tentang dhabit kitabi, jadi juga para ulama menjelaskan kepada kita, bila sebut dhabit kitabi ini, perbahasan dhabit kitabi ini yang disyaratkan tadi, dia nak kena jaga penulisannya dan juga memperbaikinya, kemudian tak boleh bagi kepada sesiapa yang mungkin boleh mengubah akan penulisan hadisnya itu. Maka itu dibincangkan bagi kitab-kitab hadis yang tidak masyhur, yang tidak ada sebarang usaha mendhabitnya. Disebut oleh para ulama, kata Syekh Abdullah Sirajuddin dalam kitab syarahnya, syarah Manzumah Baiquniyah ini, beliau menyebut wa mahallu hadha fi kitabin lam yashtahir wa lam yudbat. Maka yang dibincangkan tentang dhabit kitabi ini adalah untuk kitab yang masih belum masyhur, kitab yang tidak masyhur, kitab yang tidak masyhur dan juga tidak dhabit, yang tidak didhabitkan. Adapun kitab-kitab yang telah pun didhabitkan, yang telah pun terpelihara, yang telah pun terjaga, yang masyhur akan penulisannya, seperti kitab Sahih Imam Al-Bukhari dan juga Sahih Imam Muslim. Kita pun tahu dalam kitab Sahih Imam Bukhari ada anak murid mereka yang memelihara akan nuskah pengriwayatan hadis Sahih Imam Al-Bukhari. Demikian juga Imam Muslim. Dan juga baki-baki kitab-kitab hadis yang masyhur, yang telah pun madbutah, yang telah terpelihara, yang telah dijaga akan pengriwayatannya, terutama pada zaman kita hari ini, maka tidaklah disyaratkan, fala yushtartu siyanatuha mundu as-sama'i ila waqtil ada, maka tidaklah disyaratkan untuk memeliharanya ketika waktu kita mendengar sehinggalah sampai kepada waktu kita menyampaikan pengriwayatan hadis tersebut. Sebab namun disyaratkan yushtaratu kaunu nuskhah musahahatan wa muqabalatan bi aslin sahih. Tapi disyaratkan bagi kita ni yang nak meriwayatkan hadis-hadis atau daripada kitab-kitab yang masyhur, yang dah madbutah, maka kena pastikan pada zaman kita hari ini, maka disyaratkan pastikan nuskhah yang kita ada itu nuskhah yang musahahah, nuskhah yang telah ditashihkan dan muqabalah,
dibandingkan, yang telah dibandingkan dengan nuskhah asal yang sahih. Jadi ini memerlukan kita dengan berguru lah. Jadi kena berguru untuk kita pastikan dalam pengriwayatan kita, dalam meriwayatkan hadis. Contoh kitab Sahih Imam Al-Bukhari, maka kena pastikan bahawa nuskhah yang kita ada itu, maka nuskhah yang tashih, yang sebagaimana juga guru kita mendapatkannya dalam pengriwayatannya daripada gurunya, muqabalah dengan aslin sahih. Baik. Dan juga dibincangkan oleh para ulama dalam Hasyiah Al-Ajhuri dalam mensyarahkan Manzumah Baiquniyah ini, menyatakan kepada kita satu faedah yang menarik. Bagaimana kalau seorang perawi itu seorang perawi yang buta? Masya Allah. Dibincangkan bagaimana kalau seorang itu perawi yang buta, perawi hadis, bagaimana dia itu menjadi seorang yang dhabit sadri dan juga dhabit kitabi. Kalau dhabit sadri kita jelaslah, mana hafazannya itu kuat, apa yang dibacakannya itu maka banyaknya betul daripada yang salah. Maka dhabit kitabi, kalau seorang perawi yang buta itu juga menjadi dhabit yang kitabi, dhabit yang dari sudut kitab, dari sudut penulisannya, maka disebutkan oleh dalam Hasyiah Al-Ajhuri, disebutkan fa in kana a'ma, maka kalau seorang itu perawi yang buta, maka i'tamada ala nuskhatin man yahduru ma'ahu idza kana yathiqu bi tasihih, maka dia hendaklah berpegang kepada nuskhah bagi perawi-perawi lain yang hadir bersama-sama dengannya, sekiranya dia mempercayai akan tashih daripada perawi yang turut hadir bersama-samanya dalam majlis pengriwayatan hadis tersebut, dalam majlis sama' atau majlis imla' hadis tersebut. Maka itu juga seorang peranan bagi seorang perawi yang buta yang memiliki kitab, maka dia juga boleh bergantung kepada nuskhah orang lain yang hadir bersama-sama dengannya, yang dia percaya yang orang itu betul dalam tashihnya, dalam memelihara akan kitab pengriwayatan hadisnya. Jadi itu dibincangkan juga oleh para ulama hadis, dan kita tak heran para orang-orang yang Allah tarik nikmat matanya, yakni buta, tetapi Allah berikan kelebihan yang lain kepada mereka, maka hatinya celik. Mereka buta mata, betul, mereka tidak nampak pada matanya, pada pandangan mata, tetapi hati mereka sangat celik, sehingga mereka mampu menghafaz Al-Quran, mampu menghafaz hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita ni yang celik, maka belum tentu mampu untuk menghafaz Al-Quran, belum tentu mampu menghafaz hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun mudah-mudahan usahalah, ikhtiarlah kita juga untuk cuba menghafaz Al-Quran dan juga menghafaz akan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda syukur kita dengan nikmat mata yang Allah berikan kepada kita, yang akan menjadi saksi kita kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan juga faedah yang boleh kita ambil juga di sini disebutkan oleh Syekh Dr. Muhammad Abu Syahbah rahimahullahu taala dalam kitab Al-Wasit. Beliau menyebutkan juga dhabit sadri ini wa dhabtus sadri, dhabit sadri ini yang mujma', disepakati oleh para ulama qabul riwayah, maka disepakati untuk menerima pengriwayatannya ialah dhabit sadri. Adapun dhabit al-kitab, dhabit kitabi ini, maka para ulama berselisih pendapat. Para ulama berbeza pandangan. Berbeza pandangan dari sudut qabul riwayah. Adakah nak diterima pengriwayatan oleh perawi yang dhabit kitabi ini? Kalau dhabit sadri, jelas semua ijma' para ulama hadis setuju, sepakat boleh terima pengriwayatan rawi yang dhabit sadri. Tapi dhabit kitabi ini, maka ulama berbeza pendapat. Sebahagian a'immatul kibar berbeza pendapat dalam masalah ini, antaranya al-Imam Abi Hanifah dan juga Abi Abdullah Malik, Imam Malik rahimahumallahu taala. Maka kedua-dua imam ini maka berbeza pandangan dalam masalah ini. Jadi ada yang mengatakan tidak diterima pengriwayatan rawi yang dhabit kitabi, tapi rawi yang dhabit sadri maka diterima, ijma' para ulama. Itu ada sikit perbezaan pendapat para ulama. Baik.
Jadi bila kita bincang tentang syarat hadis yang sahih itu mestilah diriwayatkan oleh perawi yang adlun dhabitun. Maka dengan syarat dhabit ini, dengan syarat dhabit menjadikan satu itu hadis yang sahih, maka syarat ini telah mengeluarkan jenis hadis yang lain, iaitu hadis-hadis yang dinakalkan oleh perawi yang mughaffal. Maka dengan syarat sahih itu mestilah diriwayatkan oleh perawi yang dhabit, maka terkeluarlah jenis hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang mughaffal, perawi yang lalai, yang banyak kathirul khata', yang banyak melakukan kesalahan dalam pengriwayatannya. Yang mana allazi la yumayyizu as-shawab an ghairihi, yang mana dia tak boleh membezakan antara hadis yang betul dengan hadis yang salah. Maka ini dipanggil sebagai rawi yang mughaffal ataupun kathirul khata'. Sebagai contoh gambarannya ialah seorang rawi yang mana dia memarfu'kan hadis yang mauquf. Seorang perawi itu dia meriwayatkan hadis dan menyatakan hadis itu hadis yang marfu', sedangkan hakikatnya hadis itu adalah hadis yang mauquf. Nanti kita sentuh sikit nanti apa itu hadis marfu' dan juga hadis mauquf. Sepatutnya hadis itu hadis yang mauquf, tetapi rawi yang mughaffal ini dia meriwayatkan mengatakan hadis itu hadis yang marfu'. Jadi salahlah. Maka yang betulnya ialah hadis itu sanadnya mauquf, terhenti setakat sahabat Nabi. Kalau marfu', sanadnya terhenti kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga boleh jadi seorang perawi yang mughaffal itu boleh melakukan kesilapan dengan dia memausulkan ayyasila, dia memausulkan, menyambung sanad hadis yang mursal. Asalnya hadis itu hadis mursal, tetapi maka disebabkan dia mughaffal, dia banyak melakukan kesalahan, maka dia meriwayatkan hadis mausul pada hadis yang sepatutnya ialah mursal. Itu sanadnya kepada tabi'in, kemudian melangkaui sahabat terus kepada Rasulullah. Itu dipanggil mursal. Maka itu juga adalah contoh gambaran hadis perawi yang mughaffal ataupun kathirul khata'. Baik. Jadi kata para ulama, maka tidaklah diterima akan pengriwayatan hadis oleh perawi yang mughaffal dan juga banyak melakukan kathirul khata' disebabkan apa? Li'adamid dhabt, kerana tidak dhabit. Jadi bila tidak dhabit sahaja, maka tidak diterima pengriwayatan tersebut bagi hadis sahih. Maka tak menjadi hadis sahih kalau ada perawi yang mughaffal dan kathirul khata'. Jadi itu maksudnya bila kata syarat ulama letakkan menjadi hadis sahih itu mesti dhabit. Kalau tak dhabit saja, ia tidak menjadi hadis yang sahih. Maka ketat syarat untuk menjadi hadis yang sahih. Baik. Dan juga disebutkan oleh para ulama bila membincangkan tentang perbahasan tentang dhabit yang dinazamkan oleh Imam Al-Baiquni menyatakan Allahumma salli ala Muhammad. Okey, maka Imam Al-Baiquni rahimahullah dalam nazamnya itu menyebutkan, kan kita baca awal tadi dia sebut tentang hadis sahih, awalu as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Maka itu ta'rif bagi hadis sahih yang dibuat oleh nazim itu Imam Al-Baiquni rahimahullahu taala. Maka Imam Al-Baiquni itu nazim mengitlaqkan dhabit di situ. Yarwihi adlun dhabitun an mithlihi, dhabit itu itlaq. Baik, maka kata para ulama, maka diitlaqkan, didatangkan lafaz dhabit itu secara mutlak kerana mengikut akan Imam Al-Iraqi rahimahullahu taala yang ada mengarang nazam juga Alfiyah Iraqi dalam ilmu mustalah hadis, yang tidak meletakkan kait ataupun ikatan kepada dhabit itu mestilah dhabit yang tam. Maka Imam Al-Iraqi tidak meletakkan kait pada nazam ataupun bait syair untuk menerangkan tentang syarat hadis sahih. Maka
Nazim iaitu Imam Baiquni mengikut jejak langkah Imam Al-Iraqi, itu mengitlakkan dhabit di situ. Juga sebagaimana dibuat oleh pengarang kitab Nukhbatul Fikar dan juga syarahnya Nuzhatun Nazar itu Syekh itu Al-Imam Al-Hafiz Ibn Al-Hajar Asqalani rahimahullahu taala, maka beliau juga mengitlakkan dhabit di situ. Kerana apa? Jadi kita kena faham, para ulama ini mereka bukan tak tahu, memang syarat sahih ini mestilah perawi itu perawi yang adil dan dhabit yang tam. Tapi kenapa dalam lafaz nazam tadi tak dinyatakan tam? Demikian juga Imam Iraqi, demikian juga Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani rahimahullahu taala. Jadi jangan kita kata mereka ni silap. Apa ni? Jangan. Itu para ulama mereka ada manhaj mereka, ada tujuan mereka. Baik, kata para ulama, kerana apa? Difahami bahawa al-itlaqul mahmul 'alal kamil. Itu kita memutlakkan sesuatu yang hendak dibawa itu menunjukkan kepada yang sempurna. Maksudnya kalau disebut saja dhabit umum, maka mestilah sempurnanya dhabitnya. Tanpa perlu diletakkan lafaz tam pula di situ. Jadi itu kenapa Nazim Imam Baiquni tidak meletakkan dhab yarwihi adlun dhabitun tamun, tak diletakkan tamun, sebab disebut yarwihi adlun dhabitun. Dah pun difahami bahawa dhabitun itu mestilah syarat hadis sahih, mestilah perawinya adil dan juga dhabit tam di situ. Jadi itu menolak dakwaan yang mengatakan bahawa Imam Baiquni salah dalam menyusun nazamnya. Jadi demikian juga para ulama-ulama yang lain. Jadi syarat di situ dah pun sempurna, dhabit yang tam, dhabit yang sempurna. Baik, bila sebut tadi dhabit tam, tadi apa maksud dhabit tam tadi ni? Tadi saya sebut dhabit tam pun khifatul dhabti. Okey, maka di sini sebut oleh para ulama, maka dhabit sadri ini, dhabit kita sebut tadi syarat seorang perawi itu mesti dhabit. Dhabit pula terbagi kepada dua, dhabit sadri, dhabit kitabi. Maka dhabit sadri ini dia boleh jadi dhabit yang tam, dhabit yang sempurna, kekuatan hafazannya begitu sempurna dalam menghafaz hadis-hadis Nabi dan meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Maka dia sempurna, perfect, tam, sempurna. Iaitu apa? Wa huwa ma la yujad fihi ikhtilal, iaitu tidak berlaku padanya ikhtilal, berlaku kesalahan, berlaku kerosakan. Dan inilah yang disyaratkan dalam hadis sahih li zatih. Nanti kita akan tengok pula ada hadis sahih ni terpecah pula kepada sahih li zatih, ada sahih li ghairih. Hasan pula pecah pada hasan li zatih, hasan li ghairih. Maka jadi sahih li zatih ini, maka syaratnya mesti perawi dhabit tam, dhabit yang sempurna. Dan kedua, dhabit dia ada kekuatan hafazannya, ada kekuatan dalam pengriwayatannya, dalam dia mendengar dan meriwayatkan hadis tadi, tetapi dia tidak sempurna. Tak sempurna maksudnya apa? Iaitu ma yujadu fi ikhtilal, ada sedikit kesilapan, ada juga kesilapan. Ada juga kesilapan yang banyak. Jadi mungkin kita kata rawi yang dhabit tam ini hafazannya 100%, hafazannya mungkin 90% ke atas. 90% ke atas hafazannya. Maka ini dipanggil dhabit yang tam. Dan ada dhabit yang ghairu tam ataupun khifatul dhabti, ringan dari segi kekuatan hafazannya, iaitu ada kekurangan dalam hafazannya. Iaitu boleh jadi kadang-kadang dia dhabit dan kadang-kadang dia ada sedikit tidak dhabit, tidak kuat hafazannya, tidak kuat ingatannya dalam mendengar dan meriwayatkan hadis. Maka ini kalau dia berlakunya kekurangan pada dhabit, dia dhabit tapi ringan sedikit dhabitnya itu. Bukan tak dhabit, dia dhabit tapi ringan kekuatan hafazannya itu, maka dia jatuh kepada hadis sahih li ghairih dan juga pada darjat hasan li zatih. Nanti kita akan huraikan kupas tentang perbahasan tentang hadis hasan dalam majlis pengajian yang akan datang biiznillah. Cuma nak bagi gambaran, itu maksud huraian para ulama tentang dhabit sadri di situ. Maka dhabit sadri bagi hadis sahih mestilah dhabit yang tam.
Dan juga disebut tentang dhabit ini, syarat hadis sahih mesti rawinya dhabit, rawi yang kuat hafazannya, yang pelihara hafazannya, alim, mengetahui tentang apa yang didengar dan diriwayatkan, dan juga mengetahui makna-makna kalau diriwayat dengan hadis dengan makna. Maka bila bincang tentang dhabit ini, maka dhabit, kekuatan hafazan, kekuatan ingatan ini di kalangan para ulama hadis, maka berbeza-beza darjatnya, tingkatannya. Kan? Kita manusia lah, maka berbezalah tingkatan, darjat, kekuatan ingatan dan juga hafazan kita ini. Maka dia bergantung kepada kekuatan hafazannya dan juga tayaquz, kekuatan dia sedar dalam dia mendengar hadis tersebut, dan tidak ghaflah, tidak lalai dalam mendengar dan juga meriwayatkan hadis tersebut, dan tidak sahwu, tidak berlakunya keterlupaan dalam mendengar dan meriwayatkan hadis. Kita ni jauh ni, kita ni dengan para ulama ni, kita ni banyak lupa daripada ingat kita ni, kan. Kadang-kadang nombor telefon isteri kita sendiri kadang-kadang kita tak ingat, kan. Kan kadang nombor sendiri pun tak ingat, kena buka handphone nak tengok, tak ingat nombor telefon sendiri kadang-kadang lah, kan. Tapi para ulama masya-Allah hebat kekuatan hafazan mereka. Maka berbeza-beza. Demikian juga dalam bab dhabit kitabi, juga berbeza-beza tingkatan darjat di kalangan para ulama hadis berdasarkan keilmuan mereka dan juga berdasarkan pengetahuan mereka terhadap hadis-hadis Nabi. Jadi bagaimana nak mengenali akan nak mengenali akan perawi yang dhabit ini, kata para ulama, maka diketahui tentang dhabit perawi ini dengan cara muqaranah, dengan cara dibuat perbandingan. Macam mana nak tahu perawi hadis itu perawi yang dhabit? Namun kita dah selesai dah. Para ulama dah pun membantu kita untuk mengenali perawi-perawi yang dhabit ini. Itu adanya kitab-kitab rijal. Kitab-kitab rijal dalam memperkenalkan kepada kita ini rawi-rawi yang dhabit, adil, thiqah, dah pun dibukukan ke semua. Biodata ataupun biografi, profil-profil para perawi-perawi hadis. Jadi para ulama ketika itu, bagaimana para ulama nak mengetahui perihal perawi itu dhabit ataupun tidak? Maka para ulama ketika itu membuat perbandingan muqaranah, membuat perbandingan marwiyat, pengriwayatan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi itu dengan marwiyat, dengan pengriwayatan hadis oleh perawi yang siqat, perawi-perawi yang thiqah, yang dipercayai, yang adil dan kuat dhabitnya, al-mutqinin, yang betul-betul tekun dalam menghafaz dan meriwayatkan hadis Nabi. Maka dibuat muqaranah, dibuat perbandingan. Okey, periwayatan hadis si fulan ini dengan periwayatan hadis si fulan ini, maka matanya, sanadnya, maka tengok tidak jauh beza, maka seorang perawi itu dianggap sebagai perawi yang dhabit. Maka dibuat perbandingan tersebut, wa qiyasuha bimiqyasi hadithi, maka dibuat qiyas, dibuat perbandingan lah, ni buat perbandingan antara pengriwayatan perawi yang dhabit dengan pengriwayatan perawi yang tidak dhabit. Jadi kalau pengriwayatan daripada perawi itu sama dengan pengriwayatan perawi yang dhabit, yang mutqin ini, maka diketahuilah bahawa perawi yang disemak tadi seorang perawi yang dhabit. Dan kalau mungkin berlaku sedikit tak sama, mungkin berbeza sedikit, maka itu tidaklah mengapa, dianggap sebagai nadir, benda yang mungkin tidak menjejaskan akan hadis tersebut. Tapi kalau banyak berbeza pengriwayatan seorang rawi itu dengan perawi yang thiqat, yang mutqin, banyak berlaku perbezaan bagi perawi yang ini dengan perawi yang thiqat, yang mutqin ini, maka dia dianggap perawi satu lagi ini sebagai tidak dhabit lah, sebab dia bercanggah dengan pengriwayatan tidak muwafaqah dengan pengriwayatan oleh perawi yang dhabit, yang mutqin, yang dhabitin mutqinin. Maka tertolaklah dia ni sebagai seorang yang tidak dhabit. Baik. Jadi kan ada kisah yang diceritakan kepada kita, kisah yang masyhur tentang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, tentang kedhabitan Imam Al-Bukhari ini. Bagaimana suatu hari beliau sampai ke Baghdad,
Dan ketika itu para ulama mengetahui tentang kehadiran Imam Al-Bukhari yang sudah pun terkenal akan kehebatan beliau dalam menghafal dan menghimpunkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama ketika itu cuba untuk menguji akan kekuatan hafazan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Maka majlis pengujian itu ikhtibar, dibuat majlis pengujian kepada Imam Al-Bukhari. Maka didatangkan 10 orang, 10 orang pemuda, 10 orang lelaki mengajukan soalan kepada Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Maka setiap seorang lelaki, seorang pemuda tadi mengajukan 10 soalan. Dan 10 soalan itu 10 hadis. Maka datanglah seorang pemuda pertama bertanyakan hadis yang pertama, dibacakan sanad dan matan hadis yang pertama. Si fulan qala Nabi SAW. Kemudian ditanyakan kepada Imam Bukhari, tahu tak hadis ini? Hadis apa? Hadis di mana? Dalam pengriwayatannya, betul tak hadis ini? Maka kata Imam Bukhari terhadap soalan pertama daripada pemuda yang pertama tadi, maka dia kata, dia geleng kepala lah, tak tahu. Kan? Jadi orang yang hadir ketika itu sudah kata, macam mana ni kata Imam Bukhari ni seorang yang hafiz, seorang yang alim dalam ilmu hadis, takkan soalan pertama pun dah tak tahu dah. Kan? Dan diajukan pula soalan yang kedua oleh pemuda yang pertama tadi, soalan hadis sanad matan yang dibacakan. Juga Imam Bukhari mengatakan tidak tahu tentang hadis yang kedua itu. Ketiga, keempat, kelima sampai ke 10 soalan bagi pemuda yang pertama tak dapat dijawab oleh Imam Bukhari. Kemudian datang pula akan soalan yang daripada pemuda yang kedua, tanya lagi 10 hadis Nabi. Kemudian datang pula pemuda yang ketiga, sampailah yang ke-10 mengajukan kesemuanya 100 jumlahnya hadis-hadis Nabi dengan sanad dan matan. Maka yang ditukar-tukar sanadnya sampai yang penghujungnya. Maka selepas orang yang ke-10 bertanya juga tak dijawab oleh Imam Al-Bukhari, akhir sekali Imam Bukhari pun menyatakan sebenarnya adapun hadis daripada soalan yang pertama, daripada hadis yang pertama dibacakan oleh pemuda yang pertama itu, maka sanad yang sebenarnya ialah sekian-sekian-sekian dan matan yang sebenarnya ialah sekian-sekian-sekian. Maka Imam Bukhari menyusun balik ke semua sanad dan matan yang ditukar-tukar oleh 10 orang pemuda tadi ini untuk menguji akan kekuatan hafazan dhabitnya Imam Bukhari. Maka disusun semula oleh Imam Al-Bukhari, disusun semula sanad dan matannya yang betul. Maka ketika itu 100 hadis telah dibetulkan sanad dan matannya oleh Imam Al-Bukhari ketika itu. Betul lah, sebab bila dibacakan sanad yang berbeza dengan matan yang tidak sebetulnya, memang salah lah. Maka setelah didengar ke semua 100 soalan, maka dibetulkan balik sanad dan matannya. Masya Allah, itu menunjukkan kekuatan hafazan dhabitnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik, berbalik kepada kitab At-Taqrirat Saniyah ini, berkata syarih rahimahullahu ta'ala, an mithlihi yata'allaqu biyarwi au yarwihi adlun dhabitun an adlin mithlihi min awwalis sanadi ila muntahahu. Baik, kata Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad rahimahullahu ta'ala, maka syarat untuk menjadi hadis sahih itu juga ialah diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit an mithlihi. Mestilah an mithlihi maksudnya ia ta'allaq bi yarwi, ia berkait dengan lafaz yarwi, iaitu maksudnya apa? Maka disebutkan oleh Syekh Hasan Al-Mashad rahimahullah, yarwihi, diriwayatkan hadis tadi oleh seorang perawi yang adil dan dhabit daripada perawi yang adil dan dhabit sama seperti dia. Jadi mana syarat dalam sanad hadis sahih itu, maka mestilah diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit daripada perawi yang adil dan dhabit daripada perawi yang adil dan dhabit sepertinya, sama martabat adil dan dhabitnya itu, sehinggalah daripada awal sanad sampailah ke penghujung sanad. Jadi saya dah sebut sebelum ini, awal sanad itu di mana? Pada awal sanad itu awal, iaitu guru kepada syekh musannif, guru kepada musannif kitab hadis.
Jadi kalau kita sebut Imam Bukhari, maka dia pengarang kitab Sahih Imam Bukhari, maka awal sanadnya ialah gurunya. Haddatsana Humaidi. Maka Humaidi itu guru kepada Imam Bukhari. Humaidi itulah awal sanad. Maka Imam Bukhari siqah, adil, dhabit, maka gurunya Humaidi pun adil dan juga siqah, dhabit dan juga siqah. Dipercayai, kuat hifazannya dan juga keadilannya. Seterusnya sehingga sampai ke pengakhirannya, muntahahu, ke penghujungnya, penghujung sanad. Maka penghujung sanad itu boleh jadi sampai penghujungnya ialah baginda Nabi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun penghujung sanadnya daripada guru Imam Bukhari atau guru Imam Tirmizi, guru Imam Abu Daud, itu awal sanad sehinggalah penghujung sanad sampai kepada sahabat Nabi, dipanggil hadis. Kalau sampai kepada Nabi dipanggil hadis yang marfu'. Hadis yang sanadnya berhenti setakat sahabat dipanggil sebagai hadis yang mauquf. Ataupun daripada awal sanad perawinya itu adil, dhabit, sampailah kepada tabi'in, maka pun kesemua itu rawi yang adil dan dhabit, maka sampai ke penghujung sanad, maka ia tabi'in maka dipanggil sebagai hadis yang maqtu', hadis yang maqtu', terputus sanad setakat tabi'in sahaja. Jadi kata Syekh Hasan Al-Mashab, fadakhala fi as-sahih al-marfu' wal mawquf wal maqtu'. Fadakhala fi as-sahih al-marfu' wal mawquf wal maqtu'. Maka termasuk perbahasan dalam hadis sahih ini iaitu adanya hadis yang marfu', hadis yang mauquf dan hadis yang maqtu'. Tadi saya jelaskan tadi, maka hadis sahih ini ada hadis marfu' yang sahih. Maka hadis yang bersambung sanadnya daripada perawi yang adil dan dhabit sehingga sampai kepada Rasulullah, itu dipanggil hadis marfu' sahih. Hadis sahih marfu' boleh belaka. Hadis sahih marfu' ataupun hadis marfu' sahih. Darjatnya sahih. Hadis sahih yang marfu', hadis sahih dan dia bersambung sanadnya sehingga sampai kepada Nabi. Ataupun hadis sahih mauquf, hadis yang sahih sanadnya perawinya adil dan dhabit tapi sanadnya terhenti setakat mauquf, setakat sahabat, terhenti setakat sahabat Nabi. Pun ada hadis mauquf yang sahih. Dan ada hadis yang maqtu' as-sahih. Ada hadis maqtu' yang sanadnya perawi yang adil dan dhabit sehingga setakat tabi'in, maka dipanggil hadis yang maqtu'. Maka cukup syarat tadi, syarat 5 syarat yang saya sebutkan pada awal, maka ia menjadi hadis maqtu' yang juga sahih. Walaupun terhenti sanadnya setakat tabi'in sahaja. Jadi kesimpulannya di sini, maka dalam perbahasan hadis sahih di sini, maka ia mestilah mencukupi 5 syarat yang diletakkan oleh para ulama hadis. Itu pertamanya ittisalus sanad, diriwayatkan oleh perawi yang adil, diriwayatkan oleh perawi yang dhabit sepertinya daripada gurunya yang sama sepertinya, dhabit dan adil sepertinya, dan tidak berlakunya syaz. Tidak berlakunya syaz iaitu tidak menyalahi akan pengriwayatan yang thiqat, yang lebih thiqah daripada dia, ataupun thiqat ramai yang lain, dan juga tidak berlaku illah, tidak berlaku kecacatan ataupun tidak berlakunya sesuatu yang boleh menjejaskan akan kesahihan hadis tersebut. Zahir nampak tak ada masalah, tapi di sana ada sebab tersembunyi yang boleh menjejaskan kesahihan satu hadis pada matan ataupun pada sanad hadis tersebut, dipanggil illah. Maka ada 5 syarat ini, maka ia menjadikan hadis itu hadis yang sahih. Sama ada sahih pada hadis yang marfu', ataupun sahih pada mauquf, ataupun sahih pada maqtu'. Marfu' terhenti setakat Nabi sanadnya, mauquf terhenti sanadnya kepada sahabat, maqtu' terhenti sanadnya kepada tabi'in. Baik. Itu menceritakan tentang dhabit sadri dan juga dhabit kitabi. Dan juga sedikit saya nak kongsi juga di sini ialah berkenaan dengan cara tahammul dan juga adab hadis. Cara tahammul dan juga adab hadis. Saya cuba ringkaskan di sini. Masa kita dah hampir tamat, tapi saya cuba kongsikan sedikit bagi dapat gambaran. Gambaran tentang dalam pengertian hadis ini dia ada tahammul dan juga adab. Tahammul ini dia mengambil daripada guru, adab dia menyampaikan kepada orang lain, menyampaikan kepada anak muridnya, menyampaikan kepada orang lain. Itu dipanggil adab. Baik, di sana ada 8 yang disebutkan oleh para ulama hadis, juga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Salah
rahimahullahu taala, maka menyebutkan ada 8 cara untuk nak mengambil, menerima hadis dan menyampaikan hadis. Ada 8 dan setiap 8 ini ada dia punya adawat, ada dia punya sirah, ada ucapan dalam menerima dan meriwayatkan hadis. Baik, yang pertama ialah sama', dipanggil cara menerima hadis dan menyampaikan hadis secara sama', secara mendengar. Nanti saya akan huraikan lebih detail sikit. Yang kedua al-qira'ah. Yang kedua al-qira'ah iaitu membaca. Guru membacakan hadis, maka dia mendengar, dia menulis. Ataupun anak murid lain membaca, seorang itu mendengar daripada bacaan anak murid tadi disemak oleh guru. Kemudian yang ketiga ijazah. Diberi keizinan oleh guru untuk meriwayatkan hadis. Munawalah, maka diberi kitab hadis, diberikan juzuk hadis untuk kepada anak muridnya. Seorang guru memberikan kitab atau memberikan tulisan hadis kepada anak muridnya, itu panggil munawalah. Dan juga mukatabah, ditulis. Ini saya akan huraikan lebih detail. Yang kelima mukatabah. Yang keenam al-i'lam, pengkhabaran. Yang ketujuh wasiyah, wasiat. Yang ke-8 ialah wijadah. Wijadah. Baik, apa itu cara mendengar hadis ataupun cara menerima hadis dan mendengar hadis secara sama' ini? Maka sama' daripada guru. Kita mendengar hadis daripada guru. Maka gambarannya ialah seorang guru itu membacakan hadis dengan lafaznya daripada hafazan guru tadi, ataupun dibacakan hadis tadi daripada kitab guru tadi. Dan cara sama' ini adalah cara yang paling tinggi martabatnya dalam cara menerima hadis dan meriwayatkan hadis. Kerana ini cara yang dibuat oleh para sahabat Nabi SAW. Dan orang yang mendengar hadis dalam dia nak meriwayatkan, maka disebut sami'tu. Sami'tu au haddathana. Aku mendengar dan aku telah mencerita kepada kami. Itu dipanggil lafaz. Dalam sanad hadis kita akan jumpa sami'tu, haddathana. Maka itu lafaz bagi cara sama', pengriwayatan hadis secara sama'. Yang kedua qira'ah ala syekh. Itu gambarannya ialah seorang anak murid itu membaca hadis di hadapan gurunya sendiri. Seorang anak murid dia baca hadis depan gurunya. Sama ada daripada hafazan anak murid tadi ataupun daripada kitab. Maka didengar oleh guru. Maka itu juga dipanggil cara qira'ah ala syekh. Baik. Juga disebut oleh para ulama hadis, cara qira'ah ini ialah sebagai al-ardu. Al-ardu ini juga maksud qira'ah. Al-ardu, sama maksudnya. Maka cara ulama hadis dalam mentadbirkan lafaz yang dia membaca hadis itu di depan gurunya, ataupun anak murid lain baca depan gurunya dan dia mendengar dengan lafaz qara'tu ala fulanin. Aku membacanya kepada si fulan, ni gurunya. Ataupun quri'a ala fulanin wa ana asma' fa aqarra bih. Telah dibacakan kepada seorang guru ini dan saya mendengar tadi dan dia mengakui apa yang dibacakan oleh anak murid tadi. Ataupun disebutkan juga oleh para ulama hadis, haddatsana qira'atan alaih. Telah menceritakan kepada kami secara bacaan. Itu dipanggil sirah lafaz dalam pengliwatan cara qira'ah. Yang ketiga ijazah. Meriwayatkan hadis secara keizinan. Guru memberi izin kepada anak murid untuk meriwayatkan hadis tanpa anak murid tadi mendengar dan membaca di hadapan gurunya. Ini dipanggil ijazah. Maka seorang yang nak mentadbirkan cara ijazah ini adalah dengan menggunakan lafaz amba'ana. Nanti kita akan jumpa nanti dalam kitab-kitab hadis ada disebut amba'ana. Kan? Maka amba'ana ijazatan. Telah menceritakan kepada kami secara ijazah. Itu juga dalam cara melafazkan ijazah dalam menyatakan bentuk pengriwayatan secara ijazah tadi. Ataupun akhbarana fulanun idna. Telah mengkhabarkan kepada kami si fulan, ini guru kami, secara izna, secara keizinan. Ataupun akhbarana fulanun fima udhina li an arwiyahu anhu au fima ajazani. Itu lafaz dalam
menunjukkan hadis itu diambil secara ijazah. Yang keempat, munawalah. Munawalah iaitu apa? Munawalah ni iaitu seorang syekh, seorang guru memberikan kepada anak muridnya kitab yang terdapat padanya hadis-hadis untuk diriwayatkan daripadanya. Dan kadang-kadang guru boleh memberi munawalah dengan ijazah, dengan keizinan untuk meriwayatkan, dan boleh jadi guru bagi kitab saja tapi tak bagi izin untuk riwayatkan. Boleh jadi begitu. Maka lafaz yang digunakan dalam menyatakan cara munawalah ini ialah akhbarana au haddathana fulanun munawalatan wa ijazatan. Itu kalau diberi ijazah dengan munawalah. Jadi kan sebut haddathana fulanun munawalatan wa ijazatan. Ataupun disebutkan akhbarana munawalatan. Telah mengkhabarkan kepada kami secara munawalah. Dia hanya bagi kitab. Guru bagi kitab kepada kami secara munawalah. Ataupun nawalani kadha au dafa'a ilayya kitabah, dan seumpama dengannya. Yang kelima ialah jenis tahammul dan juga adab secara mukatabah. Iaitu apa? Iaitu seorang anak murid meminta guru untuk menulis baginya sesuatu tentang hadis. Jadi seorang anak murid minta guru tuliskan hadis kepada kita. Itu dipanggil mukatabah. Ataupun seorang guru memulakan penulisannya tanpa diminta oleh anak murid dia. Guru sengaja menulis hadis-hadis lalu diberikan kepada anak muridnya. Itu juga dipanggil kepada cara bentuk mukatabah. Dan dia juga kadang-kadang boleh didatangkan dengan ijazah untuk meriwayatkan hadis, ataupun hanya sekadar hanya bagi penulisan tadi saja, bagi hadis yang tulis, ambil hadis tersebut tanpa memberi ijazah untuk meriwayatkannya. Maka para ulama mentakbirkan, menyebut lafaz ketika meriwayatkan hadis dengan cara mukatabah ini ialah dengan menyebut kataba ilayya fulanun, telah menulis kepada saya si fulan, ini gurunya, ataupun akhbarani kitabatan, telah mengkhabarkan kepada aku secara kitabah, secara penulisan. Ini cara bentuk mukatabah. Yang keenam, al-i'lam, cara pemberitahuan, i'lam, pemakluman, iaitu ta'rifus syekh, seorang guru memperkenalkan, itu menyatakan, memberitahu kepada anak murid bahawa hadis ini adalah daripada pengriwayatannya, dan kitab ini kitab untuk yang dia dengar sahaja, untuk didengar sahaja. Apa yang dibacakan ini adalah untuk didengar sahaja, tanpa diberi izin untuk meriwayatkan hadis tersebut, ataupun diperdengarkan bacaan hadis kemudian diberi izin untuk meriwayatkan hadis tersebut. Itu juga adalah cara yang ke-6, cara al-i'lam. Yang ketujuh ialah wasiyah, secara wasiat, iaitu seorang syekh mewasiatkan untuk memberikan kitabnya kepada seseorang selepas kematiannya. Dia beri wasiat lah. Kalau aku mati, maka kitab hadis aku ini, kitab pengriwayatan hadis aku ini diberikan kepada si fulan. Maka itu dipanggil secara wasiat. Dan boleh juga disebutkan lafaznya secara ijazah. Bila wasiat juga disebut sebagai juga secara ijazah. Ataupun boleh juga disebut lafaznya telah dikhabarkan kepada aku secara wasiat, Baik, yang ke-8 yang terakhir ialah cara wijadah. Cara wijadah ini ialah cara tahammul dan juga adab dalam menerima dan meriwayatkan hadis secara wijadah. Ini ialah seorang perawi itu telah menemui akan suatu kitab dengan khat seorang muhaddis, seorang perawi hadis ataupun muhaddis yang masyhur, yang diketahui khat itu memang adalah khat muhaddis tersebut. Ini untuk mereka yang selalu menekuni akan makhtutat, melihat manuskrip para ulama-ulama hadis ini. Dah boleh tengok dalam PDF, dalam online pun ada, boleh download
makhtutat yang tulisan tangan, kitab-kitab hadis yang ditulis tangan oleh para ulama-ulama silam yang telah di-scan dan di PDF kan. Mereka yang selalu membaca kitab makhtutat mungkin boleh mengenali ini tulisan ulama-ulama sekian. Ini tulisan Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Jadi boleh kenal tulisan-tulisan para ulama ini. Kadang-kadang disebut oleh nusakh, disebut oleh mereka yang menyalin kitab ini, maka ini adalah tulisan asal daripada penulis, pengarang kitab itu, imam tersebut. Jadi antara juga yang saya tahu yang selalu membuka kitab manuskrip ini adalah Al-Ustaz Khairul Nizam bin Mak Husin, Syekh Ruwaq Jawi, yang juga selalu melihat makhtutat ini. Dalam beliau nak mentahqiq kitab-kitab hadis dan juga kitab-kitab yang beliau tahqiq. Baik. Jadi wijadah ini, maka seorang itu menemui akan kitab dengan khat seorang muhaddis yang masyhur dan diketahui itu adalah khatnya dan ditasahihkan oleh perawi tadi, sedangkan dia tidak pernah bertemu dengan muhaddis tadi. Dia hanya jumpa kitab yang ditulis oleh seorang muhaddis dan dikenal itu tulisan muhaddis tersebut, dan di sini tidak pernah mendengar, berjumpa dan mendengarnya, maka itu dipanggil meriwayatkan hadis secara wijadah. Itu wajadtu au qara'tu bi khatti fulanin, aku membaca dengan khat si fulan, iaitu pengarang kitab tersebut, au fi kitab fulan bi khattihi, ataupun aku membaca pada kitab si fulan dengan khatnya, dengan tulisannya. Maka itulah 8 jenis cara tahammul, cara nak menerima, dan ada cara nak menyampaikan hadis. Nak katanya para ulama kita begitu teliti dalam nak menerima suatu hadis, maka dia ada cara-cara dia, ada kaedah-kaedahnya, ada metod-metodnya, dan setiap metod itu ada lafaz sighah, ada lafaz yang tersendiri, yang khusus untuk menggambarkan ini cara mereka mendengar, cara menerima hadis, dan mereka juga menyampaikan dengan cara tersebut. Maka jujur, amanah dengan pengriwayatan hadis. Itu hebatnya para ulama hadis mengajar kita tentang ketelitian, amanah dalam kita menerima dan menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia tak dengar, tak boleh dia kata aku mendengar hadis ini. Maka dia hanya mungkin dengan cara qiraah, dia bukan dengar langsung daripada gurunya, dia mendengar daripada kawannya yang membacakan hadis yang didengar oleh gurunya. Maka dibaca dengan cara qiraah. Dia tak boleh kata sami'tu, aku mendengar. Kalau aku mendengar langsung daripada guru membaca. Tapi itu para ulama membezakan setiap cara, ada dia punya lafaz dan juga sirah untuk menunjukkan cara mereka menerima dan juga menyampaikan hadis. Baik, dan disebutkan juga tentang kepentingan cara tahammul dan juga cara dalam nak meriwayatkan itu, dengan kita mengetahui lafaz-lafaz sirah yang digunakan oleh para ulama, kita mengetahui tentang cara mereka menerima hadis tersebut dan cara mereka meriwayatkan hadis tersebut. Sama ada bersambung sanadnya, ittisalus sanad. Contoh dia guna sami'tu, aku mendengar, akhbarani, akhbarana, amba'ana. Kan? Itu menunjukkan dia mendengar dan juga dia mendengar daripada bacaan gurunya ataupun daripada bacaan rakan-rakan yang lain yang guru dia mendengar bacaan tersebut. Maka itu menunjukkan hadis itu bersambung sanadnya. Dan sebahagian pula menunjukkan kepada tak bersambung sanad. Sebagai contoh, kalau seorang perawi itu menyebut lafaz wijadah, wajadtu, aku telah menemui kitab dengan khat si fulan, maka menunjukkan dia tak bersambung sanad, dia hanya jumpa kitab hadis tadi. Dan dia tidak bersambung sanadnya daripada dia kepada pengarang kitab. Dia tidak bersambung sanad. Demikian juga wasiat, juga menunjukkan tidak bersambung sanad tersebut. Namun di sana panjang nak dibincangkan tentang perbahasan tentang tahammul dan juga adab hadis ini. Maka tapi nak mengatakan bahawa banyak manfaat yang kita dapat peroleh dengan kita mengetahui tentang cara tahammul, cara para ulama menerima hadis dan menyampaikan hadis ini, dalam nak memelihara akan kesahihan dan juga
keaslian akan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kita berhenti setakat itu dahulu. Malam ni kita agak telajak lama. Biasanya kita sejam saja. Jadi bagi nak kita juga ambil peluang untuk nak menguraikan tentang turuk tahammul hadis ini. Jadi kita berhenti setakat itu dahulu. InsyaAllah akan datang kita akan sambung mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Jadi itu akan sebagai perbahasan akhir tentang perbahasan dalam jenis hadis sahih. InsyaAllah dalam pengajian yang ke-10 akan datang biiznillah, insyaAllah. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita boleh dapat membahaskan perbahasan akhir tentang jenis hadis sahih ini. Baik, setakat itu dahulu. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kesilapan dalam perkongsian ilmu pada malam ini. Jadi mudah-mudahan semua dapat mengambil manfaat dalam kita membahaskan tentang ilmu mustalah hadis. Di ilmu mustalah hadis ini memang ilmu yang nak kata taklah payah, tapi dia memerlukan kesabaran untuk kita nak memahaminya. Kerana kita bermain dengan istilah-istilah para ulama hadis, dan juga di sana ada syarat-syaratnya, di sana ada perbahasan-perbahasan ilmiah yang perlu diketahui oleh kita semua sekiranya ingin mendalami tentang ilmu mustalah hadis. Jadi itu sedikit yang boleh saya kongsikan bersama pada malam ini. Jadi sebagai akhirnya, mari ada soalan ke? Tak ada soalan ya? Okey, ada ni komen di sini. Ustaz, kami di Bank Islam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Mudah-mudahan boleh memahami apa yang dapat dikongsikan bersama. Jadi kalau tak faham mungkin boleh nanti boleh ajukan soalan ataupun boleh komen pada kelas kita pada malam ini. Wallahu alam. Jadi kita tangguh dengan sama-sama berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdalas salatin ala أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون والله أعلم. نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surah wal 'asr. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr. الذين آمنوا وصلحوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.